pada hari ini, tak ada banyak saya nak kongsikan sebab apa, market sedang buat retracement. Yang ada GBP AUD, kalau kita anggap dolar masih lagi membuat satu lagi 5 wave ke atas, then kita akan cari peluang untuk nak short AUD, NZD, AUD dan NZD lah. Anda boleh cari kepada GBP AUD tadi, sebabnya kita ada 5 wave dah ada set up kat situ. Dah ada incomplete sequence, yang lain-lain tak ada. JP225 silver, silver kalau kena stop loss. Kalau dia pergi 3 wave, kita lock, kita ambil separuh. JP225 tak ada risk, biar. Okey, kita masuk topik kita pada hari ini. Apa teori elliott wave pula? Okey, topik kita pada petang ini iaitu kaedah menguruskan dagangan. Dalam apa yang saya buat, the whole thing dalam sistem 3711, kisah pasal teknik, saya dah lama trade. Kalau nak cerita teknik, anda sendiri ada berapa banyak teknik? Bayangkan saya berapa banyak teknik. Bukannya kisah banyak teknik, kisah teknik hebat, tak ada. Kita gunakan satu, kita ulang-ulang pakai dia. Yang bezakan anda punya pencapaian adalah position sizing model. Dia bukannya pasal teknik hebat. Tak ada teknik hebat. Percayalah, tak ada teknik hebat. Cari teknik yang make sense kepada anda. Ya, itu je. Cari teknik yang make sense kepada anda. Jadi bila sampai kulit, kita long. Kita long daripada situ. Okey. So, apa yang saya pakai adalah kepada bukannya elliott wave. Saya pakai market dynamic tau, yang dikenali, yang melihat kepada interaction between 3 aset dalam market, iaitu US dollar, yen dan indeks. Di mana pada setiap satu masa salah satu akan sideways, dan berdasarkan apa struktur yang kita lihat. Contoh, kalau anda sedang lihat US dollar buat 5 wave dan dia melengkapkan struktur daripada March 03 tahun 2020. Okey. Kita nampak untuk dolar ni, kita tahu untuk dekat daily dia ada incomplete sequence. Dia ada incomplete sequence. Jadi kalau kita nak kita akan katakan bahawa dia sedang completekan March dan dia akan lengkapkan, ini maksud saya, yang dollar index ni. Okey. Ini adalah movement dia dekat weekly. Kita ada yang tak lengkap lagi, incomplete sequence dia. Ini 5 wave. Ada cerita macam mana pun 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih ada struktur yang tak lengkap dekat sini. Okay, kita masih ada struktur yang tak lengkap dekat weekly ni Equilibrium. Okay, kita masih ada benda ni yang tak lengkap lagi. Ini struktur kita yang saya maksudkan tak lengkap. The thing is, penurunan sekarang ni sejak daripada March, okay, nampaknya dia break trend line. Ni break trend line. 1, 2. Kita jangkakan ini buat 1, 2. Disebabkan sini ada 5 wave, kita jangka yang sebelah sini pun akan buat 5 wave. Buat daripada time frame besar turun daripada semua. Daripada time frame besar turun daripada kecil. Jangan daripada kecil pergi ke besar, itu mengarut. Okey? Jadi itu yang kita jangka sebab dia ada incomplete sequence. Dia masih ada incomplete, tak lengkap lagi. 2 ni boleh sampai atas ni tau. Boleh sampai atas ni. The thing is, 3 wave pertama, kalau ini lower low, kita boleh trade. Kan? Itu je. Tapi selagi dia ada yang tak lengkap, tak habis cerita dia, dollar index, kita
cari untuk short. Jadi kalau kita katakan sini ada 5 wave, sini ada 3 wave, sini ada 5. Jadi kita tahu fraktal dia, pecahan dia adalah dalam pecahan yang lebih kecil. Pecahan yang lebih kecil. Daripada besar turun kepada kecil. Faham? Ya? Jadi kalau kita katakan ini sebagai whatever lah, anda tandakan dia sebagai satu whatever, satu merah, satu apa, satu ni, satu yang besar macam ni, kan? Dan ini sebagai 2 yang besar. Lepas tu sini kita ada satu yang merah. Anda sudah tandakan 2. Sebab dalam ni, satu yang ni sama dengan satu kat sini. Ni satu dia. 2, 3, 4 dan 5. Sama. 1, 2, 3, 4, 5. Itu jangkaan kita yang sebelah sini. Sebab kalau ini kita jangkakan dia dah bertukar. So sini ada 5. Kita ada incomplete. Faham? Itu yang saya tandakan dalam chart saya. Itu yang saya sedang tandakan dalam chart saya. Yang ini. Selagi dia ada incomplete, kita katakan dia ke bawah. Unless dia break out ke atas, then kita tukarlah view kita. Itu je. Dia tak ada betul dalam trading. Dia ada market. Kita baca market. Market berubah, kita ubah. Jangan kita, ini tak boleh, ini naik saja. Tak boleh. Jangan, ini jatuh saja. Tak. Itulah elite wave. Dia tak ada, memang itulah dia. Dia ada incomplete, dia kena ke bawah. Tak ada benda kena ke bawah. Kenapa? Kita cuma ulang dan lihat struktur berulang. Sekiranya dia tak betul macam tu, dan kita lukis ikut dia. Kita tak dapat ikut kita tau. Ikut dia. Ada yang memang dia tak boleh naik ke? Tak boleh. Kalau ikut struktur sekarang, dia kena lengkapkan. Kalau dia naik macam mana? Kalau dia naik, kita tukarlah. Ini jadi B. Faham tak? Ini jadi apa? Sini jadi apa kali? Ini jadi W. Sini jadi X. Saya jadikan dia A, B dan C. Lepas tu A, B, C. Faham? Itu je dia. A, B, C. A, B dan C. A, B, C. 3, C. Kalau dia break lower low, itu cantik. 2 ni kita boleh trade. Sama macam euro US dollar kan? Sebelum lupa, Kang teralih 2. Okey. Sama macam euro US dollar kan? Sini tak break high. Tapi kita ada incomplete sequence kat atas ni. Jadi, selagi dia tak complete, kita boleh cari untuk long kalau ada set up dia. Sekarang ni tak ada. Jadi, bila kita ada set up? Kalau macam ni, 2 ni tak boleh trade. Anda trade kalau sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ni boleh trade. Smart money itu adalah fundamental. Itu kat mana duit kerajaan, kat mana policy makers letak duit. Simple. Dia bukannya smart money orang kata kat mana hedge fund, kat mana bank letak duit. Bukan. Dia sebenarnya kepada policy makers. Kerajaan cuba untuk bina lebih banyak clean energy, contohnya kat US kan. Jadi dia tukang buat undang-undang. Dia akan isu banyak projek untuk clean energy. Anda rasa investor letak duit mana? Pian. Jadi kalau kita tahu information ni, kita tunggulah dekat saham-saham, dekat ETF, dekat mana-mana fund yang ikut clean energy. Kita tunggulah set up kita untuk kita nak melabur ataupun nak trade. Jadi kalau kita nak trade, ini baru set up kita. Kalau dia break out, then kita ada low, high. Higher low. Higher high. Kalau itu berlaku, then kita boleh trade daripada sini. Dalam ni boleh trade tak? Tak. Ini tak ada higher high, tak ada sequence.
Dia buat undang-undang, dia ada something yang dia nak capai, dia akan buat undang-undang untuk menyokong industri berkenaan kan. Sebab itu belanjawan, bukan anda tengok kat mana duit kerajaan pergi. Anda tengok apa dasar dia. Dasar apa? Itu caranya anda nak start, anda nak tengok kat mana anda nak melabur. Dan kalau nak baca portfolio fund kan, nak baca mutual fund mana yang best letak duit. Anda tengok yang dekat dengan apa yang smart money ataupun kerajaan nak pergi spend. Sebab kerajaan akan menyokong usaha itu. Itu je. Sebab dia akan mudahkan all this regulation, apa-apa semua untuk bantu industri. Faham? Okey, jadi untuk dolar tadi ya. So kita dapati dolar itu adalah correction sebab kita ada incomplete sequence dekat daily ke bawah. Ini adalah correction. Okay. The thing is, correction tak correction, kalau dia ada incomplete sequence, dekat time frame dia, kita boleh trade. Itu je. Okay, kita ada untuk yen pair. Untuk yen pair dan juga indices. Jadi saya akan lukis Elliott Wave berdasarkan all this view, pendapat ini. Market Scott, apa tu? Market akan ikut kerajaan, bukannya kerajaan ikut market. Of course, dia akan tengok kerajaan ni pengurus selia. Jadi dia akan cuba untuk support market. Tapi of course dia ada polisi dia. Faham tak Galih? Contoh, hari Khamis nanti kita tengok kerajaan Indonesia. Kan ada kes yang orang Jakarta pergi saman tu kan Galih? Tahu kan? Yang kisah dia pergi saman apa? Pasal pollution. Tahu kan? Cerita besar sekali kan? Hari Khamis nanti ke hari Rabu? Hari Khamis tak silap saya. District Court dia akan keluarkan whether mereka yang saman kerajaan ni mempunyai kes atau tak. Betul tak Khalid? Itu cerita yang tengah panas kan ni kan. Jadi sekiranya itu berlaku, sekiranya memang betul court dia ni, dan kita tahu tekanan daripada China, bukan daripada China, daripada US, European Union, untuk kerajaan-kerajaan pergi lebih green, pergi lebih clean energy. Sekiranya itu berlaku, dan anda akan dapati kerajaan akan mula spend lebih kepada green energy. Jadi kalau anda nak melabur, sekarang masih baru, harga masih rendah, company-company green ni, anda tengok mana yang ada link dengan government. Anda masuklah kepada company-company tu. Itu je dia. Lagi-lagi macam Asian punya ni kan, so kita masih kecil. Jaga-jaga sikit lah sebab some of this company political kan. Jadi ada pergi lah yang tak political. Cari kepada the industry leader. Jadi kalau apa-apa government bertukar pun dia masih okey. Itu cara saya lah. Okey. Balik ke cerita ni. Jadi kita ada yen pair, kita ada benda-benda seperti few yen pair. Contoh. Nampak macam mana cara analisa dia? Okey, kita ada contohnya, kita ambil apa? AUD JPY. Kita ambil lah AUD JPY. Yang kita tahu, okey. Yang kita tahu dekat ni dia tak habis lagi. Ini 1, 2. Ini tak lengkap lagi. Boleh tak dia jatuh lagi? Boleh. Ini sideways market. Ini the whole thing ni sideways market. Ni sideways market. Tapi dia ada dalam ni, di mana yang pertama ni kita ada incomplete, kita ada 5 wave. Kita ada 3 wave. Jadi kalau kita ada incomplete ke atas, kita jangkakan kat sini akan buat, kalau dia buat correction besar pun 2, 3, 4, 5 untuk lengkapkan 100%. Jadi kita tahu untuk yen masih lagi sideways ke bawah. Untuk yen sideways ke bawah. Kenapa sideways ke bawah?
Sebab ini kita tak dapat nak lukis sebagai 5 wave dahulu. Structure ini tak dapat. Kalau katalah tiba-tiba kan, dia naik dekat sini, 1, 2, 3 terus buat 1618, dan kita katakan yen menjunam ke bawah. Untuk sekarang kita katakan yen untuk sekarang yen adalah sideways ke bawah untuk yen. Untuk indices, kita ambil lah mana-mana indeks. Itu cara saya lukis. Saya datang dengan benda ni dahulu. Buat daripada time frame besar sekali yang saya nampak. Lepas tu turun kecil-kecil. Kita nampak untuk apa? Untuk US 500. Kita ambil lah US 500. Okey. Kita nampak this movement. Semua, kalau anda perasan, tempoh masa dia lebih kurang sama. March. 1, 2. Ini pun tak lengkap. Beza dia dengan yen pair tadi, ini trend. Itu beza dia. Ini trend. Ya. Ini trend dan kita tahu dia tak lengkap lagi. Itu beza dia. Jadi, kita boleh katakan bahawa untuk indeks, kita sedang melakukan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ke atas. Itu info yang kita ada. Lepas tu kita lukislah apa kepada higher high, lower low. Lepas tu masukkan Elliott wave, masuk ke. Elliott wave ni simpan. Lagi lama anda buat dia, anda dapati dia tak perlu pun. Dia kepada Fibo je sebenarnya. Cumanya cantik kalau anda faham mengenai kat mana nak letak 1, bila nak letak 2. Asalkan anda ingat wave 3, wave 4 dan wave 1 tak boleh silang. Asalkan anda buat benda tu je, okey. Lepas tu masukkan faktor momentum. Selain benda ni ada structure, momentum dan juga kepada time, masa. Anda akan dapati timing dia lebih kurang. Dia tak satu-satu tapi lebih kurang. Dah mula nampak tak benda ni? Bukan dah mula nampak, dah rasanya ramai dah nampak tu kan? Anda tahu kat mana anda nak tarik Fibo, dia akan lebih kurang, tak jauh. Aset-aset yang sama. Jadi satu lagi, katalah anda tengok euro, contoh anda nampak AUD US dollar, contoh AU. Dia buat 5 wave. Lepas tu dia turun kan? 1, 2, 3. Nampak memang 3. Lepas tu anda nampak untuk yang ni 3, ada nampak NU 1, 2, 3, 4, 5. Dia turun 5. Anda kira memang 5. Tak ada cara sebab sini ada 1618 contohnya. Adakah anda, ni soalan saya, adakah anda akan jangka ini terus naik? Adakah anda, saya 72 bukan 32, 72. Dan saya buat certain chart 2 kali sebab dekat TradingView, dekat saya punya terminal sendiri satu lagi. Okey, adakah anda akan jangka AU ni akan terus naik macam ni? Kalau anda dapati NU buat 5 wave. Kalau anda nak faham kenapa saya letakkan AU ni biarpun dia lengkap 3 wave, W, X dan Y boleh lengkap, boleh letak kan? Saya boleh letak kat sini sebagai W, X dan Y kan? Sebab sini nak sampai 100%. Sini nak sampai. Kalau dia sampai 100%, adakah saya akan letak 2 kat sini? Nampak? Kita akan katakan dekat sini akan buat lagi macam ni. Kita akan jadikan AU kat sini akan buat 1, 2, 3 akan buat macam ni. So sini 5 wave. Kita akan katakan dia akan buat 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi.
Kalau anda nampak NU ni buat 5 wave. Faham kan? Kalau anda nampak mana-mana yang anda nampak, oh itu trend. Dia ada 16, sebab itu 1618 tu penting. Contoh, macam gold kita kan. Gold kita kena stop loss. Nampak macam mana anda memilih dan memahami structure. Instead of kita letakkan dulu 1, 2, lepas tu kita katakan kat sini tengah buat 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita katakan ini 1, 2. Kita tak dapat buat benda tu sekarang ni. Sebab dolar tengah betulkan yang besar. Jadi kita akan katakan the whole structure sebagai yang besar. Okey? Untuk gold ni lengkapkan wave 1. Dan 1, 2, 3 untuk 2. Faham? Itu satu-satu dia. Anda kaitkan semua ni. Kumpulan yang sama, kumpulan yang berkaitan. Dia sama je. Dia sama. Ambil hujung minggu. Anda tak perlu trade, anda tak perlu update chart banyak-banyak. Anda what you do is anda buat daily ataupun H4 saja, update dia weekly, weekend saja. Try buat benda tu. Tak payah buat macam saya. Saya buat dia bertahun dah. Jadi mungkin saya buat laju. Anda cuba nak jadi laju macam tu dalam tempoh 6 bulan belajar. Itu mustahil. Itu mustahil. Tak ada. Dia kena buat benda-benda. Saya bukan lukis elite wave tau. Elite wave ni cuma papan tanda. Ya, exactly. Exactly, Pian. Dia apa? Kita katakan dekat sini, kita tak dapat habiskan dekat sini. Ini boleh jadi sebab itu saya kena lukis, saya tak dapat lukis dia 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Kalau kita lukis dia sebagai ini, sebagai 1, 2, 3, 4, 5, boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia habis. Boleh. Tapi, saya tak dapat lukis dia macam tu sebab yang lain-lain ada 5 wave kat sini. Yang tak buat higher, yang ada higher high, yang sedang turun daripada higher high. Contohnya macam euro. Yang sedang turun daripada higher high ni. Nampak structure dia tak sama. Yang sedang turun daripada higher high. GU sama. Sini 5 wave. Nampak dah? Yang ini 5 wave. Ini 5 wave. Jadi saya kena jadikan ini sebagai benda lain. Structure dia tak sama. Ini structure dia tak sama. GU. Saya nak buka GU, fikir EU. GU. Daripada high. GU. Saya kena jadikan dia benda lain. Saya kena jadikan, kalau kita nak katakan dia turun lagi, saya kena jadikan dia flat. Ini yang saya kena jadikan flat. Kalau saya nak katakan dia ke bawah lagi, saya tak akan lukis flat kecuali dah terpaksa dia jadi flat. Bukannya hanya lukis je, ada cerita dia. Bukannya main lukis je. Jadi benda-benda macam ni, anda sentiasa ingat 3 tu. Lepas tu kaitan di antara kumpulan sama dan kumpulan berkaitan. Jadi kalau kita trade, jadi anda kena habiskan dia dalam satu spektor lain. Jadi apabila kita trade, katalah macam kita dalam trading, tugas utama anda dalam trading sebenarnya bukannya nak entry je. Tugas utama anda dalam trading adalah kepada pengurusan risiko. Jadi apa yang bagus, apa yang kuatnya teknik ini adalah kepada dia tetap macam mana kita nak letak entry, macam mana kita nak letak TP, macam mana nak letak SL.
Maksudnya bila anda trade, anda dah ada setup lengkap. Iaitu tak kisah sini 3 ataupun 5, tak kisah. Asalkan dia break. Apa yang saya buat ni tadi? GA kan? Asalkan dia break dalam 5 wave. 1, 2, 3, kita cari peluang entry. Okey. Jadi, bila ini berlaku, kita akan letak entry dan stop loss bawah daripada 16. Sebab kalau dia break 1618, itu akan jadi wave 3. Jadi benda lain. Jadi kita letakkan stop loss bawah 1618. Jangan letak ngam-ngam, letak bawah dia. Ingat kadang-kadang sebabkan oleh inefficiency, kita ada banyak quote dalam market, boleh menyebabkan slip price. Jadi saya tak letakkan ngam-ngam 1618. Dan TP dia ambil daripada bawah ini tadi, entry kepada high dan kepada entry. Kita akan letak TP kita kepada kepada 100%. 3 wave kat sini, 3 wave, 1, 2, 3, tak kisah rupa dia. Wave ketiga, kita akan letakkan keluar partial, keluar separuh. Okey, satu lagi structure momentum. Beza structure momentum ni adalah possibility untuk dia buat apa. Kenapa saya cari untuk momentum structure? Ni sebab dia. Sebab itu boleh jadi 1, 2, 1, 2. Instead of dia 3 atau 4. Faham tak, Pian? Yes, sebab itulah kita letakkan stop loss kita 1618. Sebab kalau itu ada momentum, itu kena jadi motif. Ini momentum structure. Momentum structure, the idea is bila kita lukis dan kita anggap ini wave 4. Okay? The thing is, kita tak tahu pun dia wave 4. Yes, dia boleh jadi macam kita ada 1, 2, 3, 4 dan kita masuk untuk cari peluang bila wave 4 berlaku. But, ini boleh jadi benda lain tau. Even anda tengok dekat RSI, dia boleh menyokong kepada 1, 2, 1, 2. Itu dia. Apa yang boleh menyebabkan ini jadi satu? Bila anda nak trade ini untuk momentum sequence, pastikan yang kalau ini wave 3, RSI adalah yang tertinggi. Dalam struktur ini, dalam struktur daripada sini, RSI dia adalah yang tertinggi. Itu yang pertama. Nombor 2, kalau anda ambil dia punya channel, ini kena break channel. Dia tak boleh dalam channel. Faham? Kalau anda ambil channel, ini tak boleh dalam, dia tak boleh dalam channel. Macam ni Kalau kita nak trade wave 3 sini. Mana? Contohnya macam ni. Kita nak trade. Kenapa kita trade JP25. JP25. Okey. Okey, JP25. Kita ambil, ini adalah 1, 2. Alah, ni lengkap. JP25 saya lengkap. Dia lengkap. Ini lengkap. Okey, katalah dia pergi 1618. Kita ambil apa yang ada 1618? 5 minit. Lepas equal correction, sekiranya sampai 18, probability ada momentum. Tak tahu kalau ada 1618. Dia katalah ni kali kita ambil Fibo kat sini 1, 2, kita contoh-contoh. Ini lebih 1618. Katalah contoh saja, ini adalah 1618. 161.8. Contoh. Okey, dan kita tunggu 1,
2 dan 3 untuk entry. Okey. Ni yang entry kita. Saya tak ingat. Inilah. Okey. Kita anggap ini sebagai wave 3. 1, 2, 3, 4. Syarat dia yang pertama adalah, contoh, saya bagi contoh saja. Kalau kita nak entry, boleh tak entry kalau dalam equal dalam momentum sequence? Anda buat benda ni. Mana dia punya ni? Okey. Anda tarik channel dulu. Channel. Dia tak break. Nampak tak? 3 dia tak break apa channel. US 100. Okey. Ni tak boleh. Anda tak boleh trade wave 4. Ya? Anda tak boleh trade wave 4 kalau dia macam ni. Dia kena bergerak macam ni. Dan ini dalam satu channel, dan RSI dia pun satu channel. Dalam ini tak boleh. Ini tak boleh. US 100. US 100. Okey. Katalah anda nak trade wave 4. Ni benda yang anda boleh gunakan sebagai filter. Ada nampak lekuk pertama. Anda cari lekuk yang pertama. Selepas dia turun, reset, anda nampak dekat indikator. Dekat indikator kan, dia pun reset. Okey, selepas anda nampak satu ni, contoh kat sini. Ini tempat anda tarik channel anda. Kalau dia breakout kat atas ni, breakout kat atas macam ni, dia breakout kat atas macam ni, dan nampak sebagai satu channel. Anda tarik Fibo, dan itu melangkaui 1618. Contoh, dia melangkaui 1618. Okey, melangkaui 1618. Pullback ini, 1, 2, 3, anda boleh trade. Bukan angle, momentum. So, anda sedang playing with momentum. Faham? Paling senang lah. Kalau malas nak tarik channel tu, anda boleh gunakan ni. Mana saya punya ni? Saya letak mana itu? Mana saya letak? Saya tak ingat saya letak mana. Tak apalah. Sama je. Letak channel. Mana yang anda nampak kan? Selepas ada breakout high, low, higher, high. Kalau anda nak trade lagi kat sini, dalam ni, dalam time frame kecil, anda tarik yang dalam ni. Kalau dalam time frame besar, anda tarik yang ni. Yang ini. Ini yang besar punya channel. 1, 2. Dalam yang kecil, kalau anda nak trade di time frame kecil, yang ini. 1, 2. Ini dah ada. Kalau dia breakout dalam breakout 1618, 1, 2. Breakout 1618, pullback dia anda boleh trade. Bukan Fibofan. Ini trading yang lebih lower time frame. Faham? Asalkan anda tak short dia, itu je. Itu je dia. Saya guna tool ini je trade. Lepas tu saya cari 3 wave. Asalkan dia ada incomplete. Ini 1, 2. Ini tengah buat 3 dalam satu channel kan. Ini tengah buat 3 dalam satu channel. Lepas buat 3 tu. Ini dalam satu channel. Okey? Jadi ini 1, 2, kita sedang dalam 3. Selagi dia turun tu tak ada breakout momentum. Kalau dia ada breakout momentum, then itu tak dapat jadi momentum sequence. Itu je. Boleh? Jadi sekarang ni kalau nak trade dia, kalau momentum sequence, momentum dia kena breakout. Then dia balik. Itu ada trade. Faham?
ada dan kena ada 1618 yang ini. Yang ini kena ada 1618. Itu syarat utama dia. Kena ada 1618. Ada tarik Fibo, ada tarik channel, dia break. Itu mesti ada. Okey. Itu je. Kaedah entry mudah. Kaedah keluar anda kena kompleks. So, saya gunakan 1618, third wave, kita manage entry kita, benda-benda tu je. Ulang-ulang dia. Yang lain-lain ada banyak dalam ni. Ada banyak dalam tu. Baca dia. Tapi saya kongsikan apa yang kita buat. Okay, ada banyak. Imran pun ada kongsi pasal penggunaan parabolic SAR contohnya. PISA kan. Bila price break signal. Benda-benda tu. Boleh? Okey, terima kasih semua. Lapor dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Kita tengok sekiranya ada perkembangan baru dalam market, sekarang ada structure baru. Mungkin dah habis structure yang ke bawah 5 wave untuk dollar index dan kita sedang buat 3 wave correction yang lebih besar. Saya akan update chart lepas ni. Jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.